Bertemu kembali rentasan berita edisi 1469. Saya Zawaz Yusof, antara 4 paparan utama malam ini. Buruk muka cermin dibelah. Sejauh mana kebenaran dakwaan Hamzah? Generasi muda terpelajar cita-cita murni PMX. Sakau duit rakyat ketika derita bukan kerja kerajaan Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peningkatan ketara peruntukan dalam pembangunan Islam pada Belanjawan 2024 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 meneguhkan bukti bahawa beliau adalah pejuang Islam sejati sejak berdekad lalu. Peningkatan tersebut dan penyambungan bantuan kepada Sekolah Agama Rakyat SAR sekaligus menolak secara total dakwaan pembangkang kononnya PMX liberal dan anti-Islam. Malah kononnya selama ini Islam terancam di bumi Malaysia. Dalam laporan pembentangan Belanjawan 2024 baru-baru ini, peruntukan untuk pengurusan dan pembangunan Islam telah dinaikkan daripada 1.5 bilion ringgit pada tahun 2023 kepada 1.9 bilion ringgit pada tahun 2024. Bertujuan untuk memartabatkan agenda pembangunan Islam di Malaysia selari dengan konsep Madani yang diperkenalkan Perdana Menteri. Bukan itu sahaja, bantuan Sekolah Agama Rakyat SAR yang dihentikan sejak tahun 2003 oleh bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad juga telah dikembalikan kepada semua sekolah agama rakyat yang berdaftar dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan peruntukan sebanyak RM20,000. Peningkatan peruntukan untuk bahagian pengurusan dan pembangunan Islam dalam Belanjawan 2024 ini membuktikan Kerajaan Perpaduan Madani yang dipimpin PMX terus komited dalam melaksanakan tanggungjawab untuk mengembangkan dan memperkasakan syiar Islam di negara Malaysia. Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan AMK Setiawangsa, Muhammad Azhar Salahuddin berkata, pembangkang PN selepas ini seharusnya tidak lagi memainkan naratif Islam terancam di bawah PMX kerana sewaktu mereka memerintah sejak 2020 hingga 2022, tiada peruntukan sedemikian yang diluluskan untuk pembangunan Islam. Tuduhan dan fitnah yang dilemparkan oleh pemimpin dan penyokong PN yang mengatakan Islam terancam akhirnya memakan diri mereka sendiri setelah terbukti bahawa Kerajaan Perpaduan memperuntukkan jumlah lebih tinggi berbanding zaman PN menjadi kerajaan, iaitu sebanyak 1.4 bilion ringgit. PN juga telah membuktikan mereka gagal memperkasakan dan memartabatkan Islam semasa mereka menjadi kerajaan selama 33 bulan apabila mereka gagal mengembalikan semula geran bantuan untuk SAR seperti yang dilaksanakan oleh PMX, katanya dalam satu kenyataan. Untuk rekod, naratif Islam terancam telah menjadi gelombang tsunami menenggelamkan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Pantai Timur dan Utara Semenanjung dalam pilihan raya umum November 2022. Gelombang itu terus membadai sehingga pilihan raya negeri 2023. Namun hakikatnya PAS yang memimpin PN tidak mampu mengembalikan bantuan kepada Sekolah Agama Rakyat yang mereka tentang sejak 2003 biarpun sempat memerintah kerajaan pusat selama 3 tahun sehinggalah PMX mendapat kuasa pada tahun 2022. Justru di sini siapa yang tidak buat kerja untuk Islam, siapa yang tidak mementingkan institusi agama sebagaimana yang didakwa PN, melalak pagi petang, siang sampai ke malam. Kononnya Islam terancam dan sehingga ke hari ini sentimen sedemikian terus berkumandang menjadi halwa telinga para penyokong PN. Ternyata segala apa yang didakwa oleh PN selama ini hanya fitnah dan naratif murahan untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada tanpa mengira kekukuhan dan kestabilan politik demi kesejahteraan rakyat. Apabila Belanjawan 2024 dibentangkan dan syiar Islam terus ditegakkan dengan sokongan DAP sebagai sebahagian daripada Kerajaan Perpaduan Madani, kelihatan pemimpin Perikatan Nasional
daripada PAS dan juga Bersatu yang selama ini kononnya menjulang panji-panji membela Islam tidak senang duduk. Apa yang dijaja selama ini telah terbukti semuanya fitnah. Patutlah mereka beria-ia menentang dan menyangkal apa sahaja yang dibuat oleh Kerajaan Perpaduan. Rupanya tidak dapat menerima tindak tanduk dan inisiatif yang diambil PMX untuk memastikan ekonomi rakyat kembali pulih. Institusi agama terus tertegak dengan megah dan rakyat miskin dibela. Rasa tercabar agaknya atau malu Allah. Pernahkah mereka duduk bersama untuk berbincang dan memberi pandangan untuk kemajuan negara? Jawapannya tidak pernah. Yang mereka tahu hanya menyangkal setiap perkara baik yang dibuat dengan kenyataan dangkal tanpa fakta. Kerana mulut jahat pimpinan dan kedangkalan berfikir para macai dan walaun, kini Perikatan Nasional tidak tahu di mana mereka nak letak muka kerana ternyata yang gagal itu mereka, bukan orang lain. Orang yang busuk tidak sedar akan baunya. Laksana udang tidak sedar akan bungkuknya. Laksana buruk, muka cermin dibelah. Pada 12 Oktober lalu, Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid menyatakan sokongan terhadap pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bila menyuarakan isu peningkatan kos sara hidup di kawasan pentadbirannya. Iskandar juga berkata keputusan tersebut bertujuan untuk menguji sama ada Perdana Menteri ikhlas untuk memberikan peruntukan kepada mana-mana ahli parlimen yang menyokong dasar-dasar kerajaan perpaduan. Susulan pengumuman itu, Setiausaha Agong Perikatan Nasional PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin mendakwa Iskandar telah diancam untuk menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Anwar atau berdepan risiko tuduhan rasuah. Hamzah mendakwa tindakan menakut-nakutkan Iskandar Zulkarnain itu dipercayai bertujuan mendapatkan sokongan supaya kerajaan Madani kembali memperoleh sokongan 2/3 majoriti di Parlimen. Hamzah mendakwa pada 1 Oktober lalu, Iskandar Zulkarnain dibawa untuk bertemu seorang pegawai tertinggi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di sebuah hotel di Damansara dan diugut akan didakwa atas kesalahan rasuah jika enggan menandatangani kenyataan media yang disediakan lebih awal untuk menyokong kerajaan. Sebelum itu, pada 26 September 2023, Ahli Parlimen Kuala Kangsar juga didatangi seorang taikun perniagaan yang bergelar Tan Sri yang dipercayai mempunyai hubungan rapat dengan Perdana Menteri di sebuah lokasi sekitar Damansara. Beliau ditekan dan didesak untuk menyokong Perdana Menteri serta dijanjikan habuan wang ringgit dan kedudukan dalam beberapa syarikat. PN mengutuk keras tindakan kerajaan Madani yang berterusan menyalahgunakan kuasa bagi melakukan intimidasi dan ugutan terhadap pemimpin pembangkang, katanya dalam satu kenyataan baru-baru ini. Bagaimanapun, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki telah menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan agensi itu tidak terlibat dengan tindakan seorang ahli Parlimen Perikatan Nasional PN menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri. Setiausaha Agong PN Hamzah Zainuddin menuduh SPRM mengugut ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid supaya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim atau berdepan pertuduhan di mahkamah. Tuduhan yang dilemparkan Hamzah yang mendakwa SPRM cuba menakut-nakutkan ahli Parlimen PN itu berniat jahat dan bertujuan mencemarkan nama baik SPRM, katanya. Sementara itu, utusan Malaysia memetik bekas Naib Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Wan Ahmad Wan Omar yang menyifatkan dakwaan PN adalah semata-mata andaian yang tidak disokong dengan bukti. Wan Ahmad berkata kedudukan Iskandar sebagai ahli Parlimen masih selamat kerana dia tidak akan kehilangan kerusinya atas tindakan menukar parti. Seorang ahli Parlimen mempunyai hak untuk menyokong sesiapa sahaja walaupun pendiriannya bertentangan dengan parti diwakili mereka, katanya. Sebagai respon, ahli Parlimen Damansara Gobind Singh Dio mencadangkan supaya ahli Parlimen Kuala Kangsar itu dipanggil untuk menjelaskan pendiriannya dalam keputusan menyokong Perdana Menteri. Ini berikutan dakwaan pemimpin PN bahawa Iskandar telah diugut oleh SPRM untuk menyatakan sokongan kepada PMX. Saya mendengar rungutan atau aduan berkenaan wujudnya ugutan dibuat SPRM. Soalan yang berbangkit sekarang, mengapa kita sebagai ahli parlimen tidak mengambil tindakan? Bukankah kita berkuasa memanggil ahli parlimen tersebut tampil ke depan, beri maklumat tentang apa yang terjadi. Kemudian kalau ada pihak yang dinamakan atau parti, kita panggil dan tanya apa yang berlaku. Jika benar kita dapati aduan itu bernas, kita ambil tindakan. Kita perlu mencari jalan menghentikan perkara ini, tidak kira ugutan tersebut datang dari pihak mana. Dulu kerajaan PN kita dengar masalah sama, tetapi sekarang dalam kerajaan ini pun saya dengar masalah yang sama, katanya. Gobind berkata demikian sambil merujuk Seksyen 4 Akta
Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 yang memberi kuasa kepada Dewan Rakyat untuk menyiasat, menghakimi dan mengumumkan ke atas pelanggaran sebarang tindakan yang boleh dihukum sebagai penghinaan di bawah Seksyen 29 Akta yang sama. Adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat untuk memastikan bahawa berita yang diterima ini benar atau sebaliknya. Sewajarnya siasatan yang terperinci dibuat untuk memastikan dakwaan yang dibuat Hamzah benar atau tidak dan memastikan rakyat tidak terus membuat pelbagai spekulasi dan persepsi. Namun jika difikirkan, adakah Hamzah merasakan bahawa Anwar mempunyai perangai yang sama dengan Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang dikenali sebagai juara Scheme of Things? Andai kata apa yang diperkatakan Hamzah itu merupakan tuduhan yang berniat jahat dan satu fitnah, rakyat meminta agar pihak berkuasa mengambil tindakan tegas terhadap beliau. Namun andai kata benar apa yang didakwa Hamzah, pihak yang bersalah juga perlu diberikan hukuman setimpal kerana ianya telah menjejaskan kredibiliti dan integriti Kerajaan Perpaduan Madani. Siasat dan dedah, berani kerana benar, rakyat ingin tahu. Tahukah anda bahawa di luar sana ramai di antara anak muda yang tidak menyambung pengajian di peringkat lebih tinggi selepas sijil pelajaran Malaysia SPM kerana kemiskinan hidup? Kepayahan membayar yuran pengajian dan perbelanjaan semasa menjadi pelajar universiti menjadikan ramai di antara mereka yang membatalkan hasrat menyambung pengajian atau berhenti separuh jalan apabila pihak universiti tidak membenarkan mereka mendaftar kursus atau memiliki slip peperiksaan. Keprihatinan Kerajaan Perpaduan Madani dalam isu ini sewajarnya dipuji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengeluarkan arahan kepada universiti awam di negara ini untuk tidak menolak kemasukan pelajar miskin atau tidak mampu membayar yuran. Memaklumkan perkara berkenaan kepada Majlis Perhimpunan Warga Kementerian Keuangan, Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, arahan sedemikian yang pertama kali dalam sejarah negara adalah untuk memastikan pelajar mendapat peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Saya bagi arahan tidak ada universiti yang boleh menolak mana-mana pelajar miskin. Mesti daftar bagi nama dan kementerian atau jabatan harus selesaikan. Ini pertama kali berlaku dalam sejarah. Tidak ada anak kita di mana sahaja daripada kaum mana juga yang miskin dan tidak mampu menolak tawaran ke universiti. Dia daftar dulu kemudian dilapor. Katanya dipetik bernama. Ketika berucap, Anwar berkata beliau dimaklumkan terdapat pelajar dari Ampang dan Tambun menolak tawaran kemasukan ke universiti kerana tidak mampu membayar yuran pendaftaran. Beliau turut berkata pelajar sedia ada yang tidak mampu membayar yuran pengajian tidak akan disekat bagi mendaftar subjek pada setiap semester dan bayaran boleh dilunaskan selepas pendaftaran subjek. Dalam pembentangan belanjawan 2024 pada 13 Oktober lalu, Anwar mengumumkan bermula Januari depan, yuran pendaftaran masuk ke universiti awam dihadkan tidak melebihi RM1,500 iaitu selari dengan nilai pemberian wang pendahuluan pinjaman WPP oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN berjumlah RM1,500. Sejumlah RM250 juta turut disediakan bagi mengganti dan meluaskan capaian Wi-Fi di semua universiti awam. Belanjawan 2024 turut menyediakan RM300 juta untuk menyelenggara dan membaiki prasarana serta menggantikan peralatan usang bagi meningkatkan tahap keselesaan dan keselamatan di institusi pendidikan tinggi IPT. Kerajaan akan terus merakyatkan ilmu dengan menggalakkan komuniti rentan seperti orang kurang upaya OKU, orang asli, ibu tunggal dan warga emas mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat di kolej komuniti. Sejumlah RM5 juta disediakan untuk manfaat 5,000 komuniti tumpuan di 105 kolej komuniti seluruh negara. Kerajaan turut menyediakan RM1 juta kepada setiap universiti awam untuk memperhebatkan pelaksanaan program pengupayaan komuniti madani dan program pemulihan dalam komuniti OKU. Sesungguhnya peningkatan peruntukan dalam belanjawan 2024 kepada sektor pendidikan tinggi mampu memperhebat usaha membangunkan bakat terbaik dalam pelbagai bidang untuk negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, peruntukan itu juga boleh meningkatkan lagi aktiviti penyelidikan dan inovasi dalam kalangan pelajar serta membantu usaha pengantarbangsaan pendidikan tinggi. Jadi saya percaya peruntukan kepada sektor pendidikan tinggi akan terus memainkan peranan utama untuk menjayakan pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan rakyat serta negara, katanya. Mengulas lanjut, Muhammad Khalid mengingatkan pihak universiti supaya mengemukakan permohonan bagi menerima peruntukan belanjawan tersebut untuk dipertimbangkan oleh kementeriannya. Kita nak pastikan duit yang dibelanjakan itu membawa pulangan bermanfaat
dan berimpak. Katanya, mengenai pelaksanaan had yuran pendaftaran masuk ke universiti awam yang tidak melebihi RM1,500 mulai Januari, beliau berkata inisiatif itu adalah ihsan kerajaan kepada rakyatnya. Sementara itu, Muhammad Khalid berkata pihaknya akan menjalankan siasatan terhadap dakwaan mahasiswa progresif Universiti Malaya yang menyatakan universiti itu menaikkan yuran perkhidmatan tanpa sebarang notis dikeluarkan. Demikianlah yang dikatakan bijaksana, penuh hikmah dan penuh rahmah. Kerajaan Perpaduan Madani berfikir secara inklusif, holistik dan sentiasa memastikan setiap agenda yang dibawa itu logik dan realistik. Semoga selepas ini, negara bakal menyaksikan tiada lagi antara anak muda yang bakal mewarisi kepimpinan negara ini yang tercicir atau terbantut cita-cita mereka kerana kemiskinan dan desakan hidup. Inilah harapan dan tanggungjawab yang wajar dipikul generasi muda ketika ini dalam merubah hidup keluarga, masyarakat dan juga negara. Bukan menjadi ejen penyebar fitnah atau menjadi tiktoker yang memesongkan pemikiran dengan pelbagai dakwah palsu serta naratif murahan yang ditunggang pihak sana. Bagaimanakah nasib negara Malaysia akan datang? Lihatlah bagaimana peranan yang dimainkan kerajaan hari ini dalam membina dan memperkukuh jati diri mereka menjadi rakyat yang berilmu dan bermadani. Beberapa hari lalu, negara digemparkan dengan notis pengumuman singkat yang dibuat oleh syarikat penerbangan tambang murah My Airline untuk menggantung operasi penerbangannya sangat dikesali. Syarikat penerbangan tersebut seharusnya membuat pengumuman dalam tempoh masa yang lebih lama supaya penumpang yang telah membeli tiket penerbangan menjadualkan semula perjalanan mereka. Penutupan My Airline secara mengejut menyukarkan ramai pengguna. Penumpang yang sudah membeli tiket terpaksa berbelanja semula dan mengatur semula jadual mereka bagi meneruskan perjalanan ke destinasi tertentu. Pihak syarikat sepatutnya memberi notis lebih awal supaya pengguna boleh merancang perjalanan mereka. Bagi yang hanya bertujuan melancong mungkin tidak terkesan sangat, tetapi bagi yang bertujuan lain seperti mesyuarat, urusan perniagaan dan urusan temu janji perubatan sudah tentu menghadapi masalah. Justru Suruhanjaya Penerbangan dan Kementerian Pengangkutan perlu membuat siasatan rapi dan mengambil tindakan terhadap syarikat serta lembaga pengarah My Airline yang sepatutnya memikul tanggungjawab itu. Suruhanjaya Penerbangan tidak boleh berlepas tangan. Kepentingan awam harus terus dipelihara dan penjelasan harus dibentang dengan telus. Malah kerajaan disaran supaya meneliti dengan lebih cermat sebarang permohonan untuk membuka operasi syarikat penerbangan tambang murah. Pastikan kekuatan keuangan dan latar belakang permohonan itu benar-benar berkelayakan. Atas dasar keprihatinan dan perikemanusiaan Kerajaan Madani, Kementerian Sumber Manusia KSM akan membantu lebih 500 pekerja My Airline yang terjejas sesudah penggantungan operasinya sejak Khamis lalu. Menterinya V. Sivakumar berkata, kementeriannya sentiasa memantau perkembangan terkini kemelut syarikat penerbangan tambang murah itu bagi memastikan kebajikan pekerja diambil tindakan segera. Pekerja yang terjejas dan diberhentikan akan menerima gantian pendapatan melalui agensinya Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso untuk tempoh 3 hingga 6 bulan sementara mendapat kerja baharu. Berdasarkan rekod caruman Perkeso, 500 pekerja dijangka menerima manfaat sistem insurans pekerjaan Perkeso. Manfaat allowance mencari pekerjaan EMP itu diberikan selepas semakan terhadap rekod caruman sistem insurans pekerjaan atau SIP memenuhi syarat kelayakan, katanya dalam kenyataan. Keluhan pekerja My Airline yang mendakwa gaji September yang sepatutnya dibayar selewat-lewatnya pada 7 Oktober masih gagal dibayar, manakala caruman pula tidak dibuat sejak Mei walaupun pemotongan telah dibuat. Sementara itu, Sivakumar berkata KSM juga akan membantu pekerja yang terjejas menerusi peningkatan kemahiran atau upskilling mengikut keperluan individu. Malah mereka akan dimaklumkan mengenai kekosongan jawatan dan penempatan pekerjaan baharu melalui portal perkhidmatan pekerjaan negara My Future Jobs. Bantuan kepada pekerja yang terkesan juga turut merangkumi perkhidmatan sokongan pekerjaan secara individu dan kaunseling kerjaya oleh pegawai perkhidmatan pekerjaan Perkeso. Katanya, inilah yang dinamakan kerajaan prihatin dan peduli tentang sengsara dan derita rakyat. Bukan ambil kesempatan dengan setiap musibah yang berlaku dengan menyakau duit rakyat dan memberi projek kepada anak menantu. Ingatkah anda program Jana Wibawa yang diperkenalkan pada November 2020 oleh pentadbiran Tan Sri Mahyadi Mat Yassin yang kononnya sebagai inisiatif rangsangan ekonomi
COVID-19 bertujuan membantu kontraktor Bumiputera. Terdapat 56 projek di bawah program Jana Wibawa yang bernilai 6.3 bilion ringgit menurut Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said. Pernah dilaporkan Bersatu menerima sumbangan dipercayai lebih 300 juta ringgit daripada kontraktor bagi projek Jana Wibawa. Mahyadin yang juga Presiden Bersatu menafikan dakwaan kerajaan ditadbir beliau ketika itu menyeleweng 92.5 bilion ringgit. Beliau yakin SPRM akan membersihkannya daripada sebarang salah laku. Pada 21 Februari lalu, Datuk Wan Saiful Wan Jan yang juga Ketua Penerangan Bersatu ketika itu dituduh di Mahkamah Session Kuala Lumpur kerana meminta dan menerima rasuah yang berjumlah 6.9 juta ringgit bagi projek jalan di bawah skim itu. Timbalan Ketua Bersatu Segambut Adam Radlan pula didakwa meminta dan menerima rasuah yang berjumlah RM500,000 bagi membantu Mi Infrastructure and Energy Sdn Bhd memperoleh surat setuju terima bagi pembinaan projek jalan di Perlis. Ahli Perniagaan Teo Wee Cheng, pengarah SSH Furniture Sdn Bhd berpengkalan di Pagoh didakwa hari berikutnya kerana meminta dan menerima rasuah yang berjumlah 12.8 juta ringgit bagi membantu dua syarikat mendapatkan kontrak di bawah program Jana Wibawa. Persoalan timbul, mengapa syarikat Bumiputera yang akhirnya mendapat manfaat penuh daripada inisiatif itu memerlukan bantuan Teo mendapatkan kontrak dan sama ada hanya kebetulan syarikat berpangkalan di Pagoh, kawasan Parlimen yang diwakili Mahyadin. Jom Channel mengucapkan tahniah kepada keprihatinan yang ditunjukkan kerajaan terhadap nasib para pekerja My Airline. Adakah anda nampak sebarang kepentingan kerajaan di situ? Jawapannya tiada. Yang ada hanyalah rasa tanggungjawab dan peri kemanusiaan. Itu sahaja. Namun ketika rakyat dilanda COVID-19, rakyat hilang pekerjaan. Ketika rakyat dalam derita, Perikatan Nasional yang dikatakan prihatin seperti yang dijajak ketika menjadi kerajaan buat apa? Bukan setakat tidak membantu ketika itu, malah kesempatan diambil untuk menyakau duit rakyat, integriti dicabuli, rasuah berleluasa, anak menantu kaya raya. Sehingga ke hari ini tak nampak muka pulang ke Malaysia. Tuan-tuan, bukti ada dalam peranti anda. Scroll dan baca. Kami tahu anda sebagai rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan kepada penyokong Jom Channel yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memberikan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Secara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami, saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum, selamat malam. Kita jumpa lagi.